Salam sejahtera kepada semua orang. Kumpulan saya akan membentangkan tentang teori pengurusan saintifik Frederick Taylor. Saya Lorena Kristalina William bernombor metrik 283768 akan membentangkan tentang sejarah latar belakang teori Frederick Taylor. Frederick Wilson Taylor lahir pada 20 Mac 1856 merupakan seorang jurutera mekanikal Amerika yang berusaha untuk memantapkan kecakapan perindustrian. Beliau juga dikenali sebagai bapa pengurusan saintifik dan merupakan salah seorang daripada pakar pengurusan. Beliau memulakan gerakan pengurusan saintifik dan rakan-rakannya adalah orang yang pertama untuk mengkaji proses kerja secara saintifik. Teori Taylor memberi tumpuan kepada kepercayaan bahawa untuk membuatkan orang bekerja keras sebolehnya. Pada tahun 1909, beliau telah menerbitkan sebuah buku berjudul The Principle of Scientific Management. Nama saya Rahafizah bin Ismail bernombor metrik 283892. Terdapat 5 prinsip yang ditekankan di dalam teori ini, iaitu penentuan pergerakan. Dengan penentuan ini, kerja dapat disiapkan dengan lebih cepat dan dengan peratusan atau kadar yang lebih tinggi. Prinsip kedua yang ditekankan oleh Taylor ialah pengkhususan kerja. Beliau telah memikirkan tentang kepentingan seorang pakar di dalam bidang di setiap bahagian. Perancangan dan penjadualan yang rapi merupakan prinsip yang ketiga di dalam teori ini. Perancangan dan penjadualan aktiviti organisasi perlu memastikan bagi penggunaan sumber manusia dan bahan pada tempat dan masa yang sesuai. Prinsip seterusnya ditekankan oleh Taylor ialah insentif kewangan. Taylor percaya bahawa setiap pekerja lebih bermotivasi dalam melakukan tugas apabila mereka tidak mempunyai masalah kewangan dan ditawarkan dengan upah yang tinggi bagi suatu pekerjaan. Prinsip yang kelima di dalam teori ini ialah dari segi pemilihan dan pengambilan kaki tangan. Pemilihan dan pengambilan kaki tangan mestilah dijalankan dengan berhati-hati dan teratur bagi memastikan objektif organisasi dapat dicapai dengan jayanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairul Asmawi bin Muhammad. Nombor metrik 284045. Saya akan menerangkan berkaitan dengan andaian ataupun idea teori Frederick Taylor. Teori ini adalah bertujuan untuk menghapuskan pembaziran sumber bahan dan tenaga di sesebuah organisasi. Taylor berpandangan kemahiran kerja ini adalah bukan diperoleh secara warisan ataupun turun-temurun, tetapi ia adalah berdasarkan kajian semasa yang berkaitan dengan masa dan aktiviti semasa sesuatu kerja itu dilakukan. Ia juga menetapkan pembahagian kerja secara khusus akan meningkatkan kemahiran kerja dan kualiti produktiviti. Pemilihan dan pengambilan pekerja yang bersesuaian dengan tugasan adalah amat penting bagi mengurangkan pembaziran masa dan kewangan majikan untuk melahirkan seseorang kaki tangan yang mahir. Taylor berpandangan kadar upah yang bersesuaian dengan kemampuan tugasan adalah penting bagi mengelakkan pembaziran kewangan. Seterusnya, perancangan dan penjadualan yang rapi perlu disediakan sebelum memulakan proses kerja. Dan seterusnya, andaian bagi teori ini adalah ia bersifat secara klasik dan ia tidak menekankan struktur organisasi, tetapi ia lebih kepada hubungan di antara pengurus dan kaki tangan dan juga kawalan terhadap kaki tangan semasa kerja itu dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi perlu mempunyai sasaran proses persiapan pekerjaan tersebut. Yang kedua, pengkhususan kerja. Seorang mandor sebagai orang yang bertanggungjawab dikehendaki bertanggungjawab ke atas bahagian mekanik. Seorang untuk bahagian pemanduan jentera. Seseorang untuk bahagian semakan kualiti atau pemeriksaan spesifikasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah perancangan dan penjadualan yang teliti. Perkara ini boleh dikaitkan dengan sasaran kerja tahunan SKT atau rancangan kerja tahunan di sektor awam.
ataupun sektor swasta. Yang keempat adalah pemilihan dan pengambilan pekerja yang teliti bagi mendapatkan calon yang terbaik dan boleh menyumbang kepada pembangunan tenaga manusia yang baik untuk institusi tersebut dengan mengikut kehendak arahan-arahan atau perintah yang berkuat kuasa. Yang kelima, insentif upah. Agensi swasta mahupun kerajaan di mana kadar gaji yang dibayar oleh sesuatu pekerjaan mengikut grade pangkat yang telah ditetapkan selaras dengan senarai tugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norbalina binti Bali, bernomor matrik 284150 dari kumpulan 26 ingin membentangkan mengenai analisis kritikan atau kekuatan serta kelemahan terhadap teori pengurusan saintifik Frederick Taylor. Kekuatan pertama ialah teori tersebut memberi pengaruh yang besar dan kesan yang baik kepada agensi dan syarikat. Kekuatan kedua pula ialah teori tersebut mengajar mengenai disiplin, etika kerja, logik, analisis, rasional, menghapuskan sisa kecekapan dalam melaksanakan kerja dan penyeragaman yang masih terpelihara. Manakala kekuatan yang ketiga, pengaruh dalam membuat pilihan dan pengurusan ekonomi dalam kehidupan seorang pekerja dengan lebih teratur dan rasional. Manakala kelemahan bagi teori tersebut ialah melakukan kerja dan tugasan yang berulang sepanjang hari menyebabkan pekerja akan mengalami kebosanan, kepenatan dan rasa tidak puas hati. Manakala kedua pula, melayan manusia sama seperti robot dan menganggap bahawa pekerja boleh dibeli dan dipenuhi dengan wang sahaja. Manakala yang terakhir, kurang mengambil berat faktor kemanusiaan dan lebih mengutamakan kepada pengurusan demi mencapai matlamat syarikat. Itu sahaja pembentangan yang saya sediakan. Dengan itu saya akhiri dengan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesimpulan, prinsip yang digunakan pakai ini adalah sangat bernas sekiranya ingin meningkatkan produktiviti sebuah organisasi di samping mempunyai pekerja-pekerja yang bagus, menghormati di antara satu sama yang lain, bermotivasi, persaingan sihat di antara mereka dan banyak lagi faktor yang baik kepada organisasi. Itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.